Alright. Okay, selamat petang semua. Okay, hari ini, minggu ni lah kita sambung sejarah tingkatan 5, bab 1. Okay. Okay, yang minggu lepas kita dah belajar 1.1 dengan 1.2. Sekarang ni kita masuk 1.3, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Dan juga 1.4. Nanti kita lihat. Okay, pertama sekali, bab 1. Kita quick recap apa yang kita dah belajar minggu lepas. Bab 1 tajuk dia adalah kedaulatan. Kedaulatan. Dalam 1.1 kita belajar konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya Humaira. Humaira, sila on mic sekejap Humaira. Humaira ada? Ada Humaira? Mana Humaira? Tak ada Humaira? Okey, kita tak dapat hubungi Humaira. Tak apa. Kita teruskan. Untuk konsep kedaulatan, kita kena ingat yang ni, senang je. MIYA, iaitu konsep kedaulatan dalam menurut Melayu apa dia cakap, Inggeris dia cakap apa, Yunani cakap apa, dan juga Arab cakap apa. Senang je, yang ni ialah kuasa tertinggi, kuasa penuh, bebas dan merdeka. Arab dia cakap pemerintahan kerajaan. Tu konsep kedaulatan. Untuk 1.2 adalah ciri-ciri. Ciri-ciri negara bangsa. Ciri-ciri NB. Kita ingat super hari tu. Super. Dia ada mempunyai sempadan. Mempunyai perundangan. Mempunyai pemerintahan dan juga mempunyai rakyat. Untuk jadi sesebuah negara bangsa tu, kalau tak ada rakyat tu mustahil lah. Betul tak? Jadi, itulah sedikit tentang 1.1. Sebenarnya kita pergi untuk 1.3. Okey. Lihat ya 1.3 cakap apa? Ni, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kenapa ini penting? Kenapa penting nak wujudkan negara berdaulat? Ada 4 perkara je kat sini, kita tak perlu bimbang pun. Negara berdaulat. Kepentingan yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Kita highlight. Keberkesanan pentadbiran. Kalau ada soalan nak boleh tanya ya. Okey tak semua ni? Kalau okey, bagi tahu kat ruangan chat. Saya okey cikgu. Nampak tak ada interaction ni? Kamu semua ada tak ni? Saya tak nak cakap seorang. Okey. Malu apa ni? Nur Ain Fatih, selamat datang. Kita teruskan ya. Keberkesanan pentadbiran. Kedaulatan. Sebab ni masih lagi bab 1, kita belajar tentang kedaulatan. Kedaulatan ni, dia memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar.
kebebasan, bebas, tak perlu campur tangan daripada Thailand ke. Kalau kita dah daulat, we are on our own. Kita tak perlu ke Singapura ke, Thailand ke, Vietnam ke, Indonesia ke, tak perlu. Sebab kita dah ada keberkesanan dalam pentadbiran kita sendiri, iaitu negara Malaysia. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan dengan berkesan melalui Jemaah Menteri. Jemaah Menteri ni adalah gabungan pelbagai menteri. Menteri Komunikasi, Menteri Pelancongan, Menteri Pendidikan, Menteri Jalan Raya. Bila semua tu bergabung, dia jadi jemaah. Macam kat masjid ada jemaah, dia macam ramai-ramai orang. Inilah Jemaah Menteri dan kementerian yang berkaitan. Kerjasama kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran juga diperkukuh melalui peruntukan undang-undang dalam perlembagaan persekutuan. Walaupun panjang, tak penting pun. Yang kita tahu ialah flow dia macam mana. Kita tahu pentadbiran ni ada jemaah menteri, ada kementerian tertentu dan dia semua ni adalah di bawah perlembagaan persekutuan. Cuba lihat gambar sini. Yang ni. Ni. Terlalu putih kan, tak nampak wajah macam mana. Cakap mesyuarat Jemaah Menteri diadakan pada tahun 1990, dipenguruskan oleh Tun Dr. Mahathir. 5 dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni. Oh, muda lagi. Saya pun belum lahir lagi. Keberkesanan pentadbiran melalui sistem Jemaah Menteri masih kekal diamalkan sehingga kini. Okey. Untuk 1/3, 1 poin pentadbiran. Ni ingat ni je. Keberkesanan ni kita tak perlu ingat pun, yang pentinglah pentadbiran. Okey, kita pergi yang seterusnya. Seterusnya adalah kemakmuran ekonomi. Yang tadi tu pentadbiran, sekarang ni ekonomi. Kedaulatan ni penting untuk negara Malaysia lah untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi. Selepas negara mencapai kemerdekaan, ada banyaklah usaha yang telah dilakukan untuk memajukan dan juga meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum di Malaysia. Betul lah, kita ni kan pelbagai kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Kadazan, ada Iban dan sebagainya. Dan kedaulatan negara ni, nak tunjuknya negara Malaysia yang negara berdaulat, dia nak ekonomi ni makmur. Maksudnya sama rata. Dan juga tak adalah golongan miskin sebagainya. Pembangunan ekonomi ini meliputi bidang pertanian, perindustrian dan juga perdagangan. Dasar pembangunan ekonomi negara. Saya lukislah sikit. Yang tadi tu adalah pentadbiran. Sekarang ni ekonomi. Untuk ekonomi, dia cakap pertanian. Pertanian. Nampak? Ni dia pegang cangkul Pertanian, perindustrian. Kita lukis kilang. Tak tahu nampak kilang ke tak ni. Siapa tak nampak macam kilang ni, tak hidup lama tu. Dan juga perdagangan. Kapal berdagang. Nak lukis kapal terbang pun boleh. Andai kata soalan esei keluar, ditanya sila huraikan. Huraikan apa? Lihat ni. Ditanya huraikan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Nak cakap apa? Ekonomi tadi. Betul tak ekonomi tadi? Kita tak tahu pun nak hurai apa. Apa benda lah. Walaupun kita dah baca banyak kali nota, tak tahu nak jawab apa. Ingat 3 gambar tadi. Pertanian. Perindustrian. Ya Allah hodohnya. Dan juga perdagangan. Bila dah ada 3 poin macam ni, untuk satu isi, kamu dah boleh dapat huraian mantap untuk huraian. Boleh dapat 4 markah kalau pandai hurai. Contohnya, saya beritahu kepentingan mewujudkan negara berdaulat dapat memakmurkan ekonomi negara. Titik. Sebagai contoh, sektor pertanian yang dijalankan di Malaysia. Sebagai contoh,
Apa nak cakap? Padi kat Kedah. Tahu kan? Kelapa sawit. Nampak perindustrian dia cakap apa? Perindustrian automotif. Automotif. Ataupun automobil. Boleh cakap Proton. Pro 2. Maksudnya perdagangan. Perdagangan boleh cakaplah berdagang hingga ke ASEAN. Perdagangan ASEAN. Nampak? Baru satu isi kita dah boleh hurai secara logik akal sahaja. Okay. Ada soalan bagi tahu ya? Umairah senyap je tadi, Umairah. Okay. Ni dah habis untuk ekonomi. Kita pergi yang seterusnya pula. Kesejahteraan sosial. Mengapa penting negara berdaulat? Saya tulis NB. Bukan New Balance ni. Negara berdaulat adalah dari sudut kesejahteraan sosial. Warna biru pula. Biru highlight. Oh, jadi kuning juga. Okay. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan dasar sosial. Dasar sosial. Nampak tak gambar sini ni? Pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik. Wow, kalau tak baca buku teks sejarah, tak tahu ni tentang pasukan football player Malaysia ni pernah masuk Olimpik 1972. Nampak? Tu pentingnya negara berdaulat. Kalau negara tak berdaulat, boleh ke masuk pasukan bola sepak sampai ke Olimpik? Tak boleh. Sebab tak diiktiraf. Tak berdaulat, tak diiktiraf. Macam tiba-tiba je ada negara. Oh, ada notification. Oh, internet terputus lainnya. Tak apa. Okey. Itulah contohnya Olimpik bagi kesejahteraan negara. Bagi kesejahteraan negara. Boleh dengar tak? Hang pula laptop ni. Sekejap ya. Kesilapan teknikal. Baik, Syah. Oh. Tak pernah hang, tiba-tiba hang hari ni. Maaf. Okey, kita sambung balik. Okey, selamat datang sekali lagi. Kita mula dari awal ya untuk kesejahteraan sosial. Kedaulatan ni penting untuk negara untuk melaksanakan dasar sosial. Contohnya Olimpik. Kalau kita nak guna contoh lain, kita tak guna Olimpik. Kalau nak guna mic, nak jawab dekat chat pun boleh. Apa contoh sukan di Asia Tenggara? Panggil sukan apa? Bola sepak. Bola sepak? Sukan? Siapa tahu? Olimpik untuk Asia Tenggara. Siapa tahu? Cepat. Kalau malu nak guna mic, guna chat pun tak apa. Commonwealth, okey bagus. Hoki. Okey, Commonwealth. Tahu tak Commonwealth ni apa? Commonwealth ni adalah negara-negara bekas jajahan British. Yang ni salah satu perkara yang lecturer saya bagi tahu lah. Dia macam lucu jugalah. Contohnya British jajah banyak negara. Jajah negara. And then negara yang dijajah tu main sukan pula bersama-sama. Walaupun dijajah British. Itu yang lucunya. Walaupun tak tahu kamu gelak ke tak, tapi bagi saya lucu. Contohnya adalah Sukan C. Sukan C. Saya tulis ya. Sukan. Tak boleh tulis kan ni? Aduh. Sukan C. Pernah dengar tak ni? Malaysia pernah jadi tuan rumah Sukan C.
Asian Games orang cakap. Asian Games. FIFA pun boleh lah. Itulah nak tunjuknya bila negara bangsa ni, negara berdaulat ni, kiranya Malaysia ni boleh melibatkan diri hingga ke Sukan C, Commonwealth, Olimpik, FIFA pun boleh terlibat. Tapi perlukan pemain yang betul-betul mantap lah. Kalau suar-suar kuku tu tak apalah. Lepas tu dia cakap memberikan sumbangan untuk pembangunan negara. Astaghfirullahalazim. Untuk pembangunan negara. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan dan rukun negara diperkenalkan untuk memupuk perasaan muhibah. Together maksudnya muhibah. Dan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbangsa Malaysia. Dah cover 3 itu. Yang pertama adalah pentakdiran, yang kedua adalah ekonomi. Betul, ekonomi. Yang ketiga adalah sosial. Kita lihat yang keempat apa? Kecemerlangan hubungan luar negara. Cemerlang. Kedaulatan penting memberikan hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan. Buat affair dengan negara lain. Hubungan ni dia dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara lain, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Betul. Contohnya ASEAN. Senang cerita ambil contoh ASEAN lah, awak boleh hurai mana-mana pun. ASEAN, kau lihat negara Thailand dengan Malaysia, dia banyak buat hubungan pertanian, dalam bidang pertanian. Sebab apa? Negara Thailand ni, sektor pertanian dia sangat mantap. Durian, kita lihat kan durian Thailand macam mana. Sayur dia macam mana. Sistem pertanian dia sangat sistematik. Memang barang baik lah, barang berkualiti. So kalau nak buat contoh, ingat dalam kepala, sektor pertanian Thailand, Malaysia dengan Thailand, ASEAN. Malaysia menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan. Keanggotaan Malaysia dalam Pertubuhan Serantau dan Antarabangsa, ni. Itulah PBB. Pula meningkatkan imej negara. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Ada? Okey. Kita nak uji. Kita lihat, kita ingat tak semua benda tadi? Okey. Ingat tak? Kalau ingat, bagi tahu kat ruangan komen. Cakap saya ingat. Saya ingat je. Yakin? Okey, apa yang pertama? Vinesh. Pentadbiran. Yang kedua? Ekonomi. Yang ketiga? Sosial. Nombor 4, kecemalan. Kecemalan. Okey, tak. Bagus-bagus tu Vinesh. Tapi saya bagi... Saya pun sama you. Ya? Saya bagi cara lain ya. Nak ingat ya. Untuk tajuk ni, untuk tajuk kepentingan mewujudkan negara berdaulat ni, aduh lah. Ingat ni, K, punyalah besar K ni. Lepas tu PESH. PESH. Kalau kita notice, semuanya huruf K tadi. Keberkesanan, lihat ya. Keberkesanan. Kemakmuran. Kesejahteraan. Kecemerlangan. Semuanya K. Tapi yang lainnya adalah yang belakang tu. Jadi, kalau kita ingat macam ni, walaupun K ni kita tak tahu apa benda, kita dah confirm boleh jawab untuk soalan objektif. Inilah untuk pentadbiran. Confirm lah pentadbiran. Ni untuk ekonomi. Ni untuk sosial. Dan hash untuk hubungan. Hubungan luar.
Kalau kita confusing sangat, kita nampak soalan ditanya macam ni. Sila huraikan kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Tapi jaranglah soalan bagi direct macam ni. Dia twist sikit. Cakap, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang berdaulat. Pada pendapat anda, huraikan apakah kepentingan-kepentingan untuk mewujudkan sesebuah negara yang berdaulat? Jawapan dia adalah PESH. Pentadbiran tadi, ekonomi tadi, sosial tadi dan juga hubungan luar. Sebab walaupun inilah part isi penting dia. Yang depan tu tak penting. Kemakmuran ke apa tu tak penting. Yang penting adalah ni. Pentadbiran, ekonomi, sosial dan juga hubungan luar. Lepas tu kita hurai je lah. Yang kita ingat tadi sosial cakap apa? Olimpik. Aria cakap FIFA tadi. FIFA. Ekonomi. Senang je. Ekonomi yang masuk juga ASEAN. Contohnya Thailand dengan Malaysia dalam sektor pertanian. Ekonomi boleh hurai banyak lagi tadi. Kalau ingat kita lukis 3 gambar tadi kan. Kita lukis gambar petani, kilang dan juga apalah sekali perdagangan. Kapal. Hodoh sangat saya buat cantik sikit lah. Okay, kita ulang sekali lagi Kepentingan mewujudkan apa dah? Negara berdaulat negara berdaulat. Okay. Pentadbiran. Huraian dia apa? Jemaah menteri. Ambil mana apa? Hijau lah. Jemaah menteri. Kalau tak sempat kipak bagi tahulah, saya perlahankan sikit. And then warna black. Huruf apa lepas ni? Ekonomi. E untuk Ekonomi. Ekonomi. Bagus. Ekonomi. Lukisan apa saya bagi tahu tadi? Pentadbiran. Bukan pentadbiran. Pertanian. Pertanian. Okey. Pertanian. Lepas tu apa? Perindustrian. Apa? Oh, kilang. Perindustrian. Kilang. Kilang boleh lah. Perdagangan. Perdagangan. Lepas tu siapa ingat contoh saya bagi tahu tadi? Contoh Thailand dengan Malaysia. Thailand, Malaysia. Bagus. Dalam ASEAN. Dia buat hubungan apa? Pertanian. Pertanian. Dalam sektor pertanian. Bagus. Boleh ni jawab untuk esei. Selepas E apa? Social. Social bahasa apa? Social. Ni jap. Saya ada cara mudah sikit. Pentadbiran dah, ekonomi dah, and then social, betul tak? Okay, lihat ya. Ya. Untuk social, S. Betul kan? O. Ya. O. Tahu tak apa benda ni? Oh, bola. Bola. Social. Contohnya, pasukan bola sepak, ni bola sepak, Malaysia berjaya ke peringkat Olimpik pada tahun 1970. Bola sepak. Ni pun dah jadi Olimpik. Bola sepak sampai ke Olimpik. Macam-macam warna saya guna. Tulisan hodoh je. Minta maaf lah ya. And then last sekali adalah hash. Hubungan luar. Hubungan luar ni senang je lah. Ambil ASEAN, PBB. ASEAN dengan PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan ASEAN. Settle. Ni. Yang ni. Dan yang ni. Okay, seterusnya kita pergi untuk langkah mempertahankan kedaulatan pula. Okay. Alhamdulillah. Yang pertama, dia ada 4 ya. Mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi.
pemerintah dan rakyat. Yang ni untuk tajuk 1.4 ni, langkah mempertahankan kedaulatan ni dia terbagi kepada dua, iaitu pemerintah dan juga rakyat. Betul tak? Betul. Dan juga rakyat. Pemerintah. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Tiba-tiba stres. Pemerintah dan juga rakyat. Kita lihat satu persatu. Okey, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah dan rakyat mempunyai peranan yang sama. Sama je peranan dia untuk menjamin kestabilan. Kestabilan apa? Politik dan juga ekonomi. Pemerintah melaksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program bagi memajukan ekonomi. Ni huraiannya panjang ni. Rakyat pula memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan semua usaha dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Okey. Pemerintah. Rakyat. Macam mana nak beza pemerintah ni rakyat? P dengan R je lah. P dengan R. P ni, dia buat program. Program. Saya letak huruf P sini. Dia bagi program ni dekat R. R kerja dia perlu buatlah program ni. Contohnya program apa? Contohnya program Satu Malaysia. Betul tak program Satu Malaysia? Kita ada banyaklah program, contohnya membeli barang tempatan. Contohnya kempen membeli produk tempatan. Yang buat ni adalah kerajaan. Lepas tu yang menjayakan semua usaha ni siapa? Rakyat lah buat. Kalau rakyat tak menjayakan program kerajaan buat, maksudnya dia tak ada reciprocate ekonomi tu. Kita lihat huraian cakap apa. Cakap pemerintah, tugas dia apa? Mewujudkan pentadbiran yang cekap. Pentadbiran yang cekap. Kalau pemerintah ni tak cincai, tahu-tahulah macam mana outcome dia. Saya tak nak bagi tahulah. Sebenarnya mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Tak nak komen jugalah. Itu memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi. And then melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan. Itu untuk pemerintah. Ingat macam ni tugas pemerintah? Takbir dengan cekap, jangan rasuah. Lepas tu agih sumber. Macam yang sepatutnya dibuatlah. And then rakyat memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Asyik macam ni je rakyat. Tapi betul lah kita kena stay lah pada raja negara. Siapa yang ada doubt dalam diri dia tu, elok-eloklah insaf sekarang. Menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Contohnya ada program mengundi. Nampak? Dasar kerajaan. Contohnya ada PRU. Dasar kerajaan ni. Kalau rakyat tak menyokong segala usaha, dah buat PRU, tak pergi mengundi, duduk kat rumah, ini kestabilan politik takkan berlaku lah. Yang atas tu asyik bergaduh-gaduh je, berebut tempat, berebut kerusi dan sebagainya. Dan seterusnya memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan dinikmati oleh semua. Seterusnya mematuhi undang-undang negara. Ni tak ada reciprocate ni, tapi kalau ikutkan pemerintah ni juga rakyat. Tapi dia tak jadi macam tu. Contohnya pemerintah, dia melaksanakan undang-undang. Betul tak? Betul rakyat, dia mematuhi undang-undang. Kenapa yang ni tak ada kat sini? Tak apalah ni kita santai-santai je lah. Okay, seterusnya mengekalkan perpaduan kaum. Sejak awal, kalau ada soalan tanyalah. Ke saya laju? Kalau saya laju, cakap saya laju. Cikgu laju sangat. Cikgu patah balik cikgu. Patah balik ke mana? Screenshot. Nak screenshot. Sekejap ya. Ya. Saya padam lah. Saya letak nota dalam Google Classroom. Dah. Dah.
Okey. Thank you. Sebenarnya kita lihat untuk mengekalkan perpaduan kaum. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Perpaduan penting dalam usaha kita mengekalkan kedaulatan negara. Klise ni, perpaduan kaum, kedaulatan negara. Beberapa langkah dilaksanakan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Contohnya apa? Satu Malaysia lagi. Contoh dia. Pemerintah menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Sekolah integrasi nasional. Kalau letak contoh, tahu tak ada sekolah integrasi? Pernah dengar tak sekolah integrasi? Nah, Pernah? tak. Tak. Sekolah integrasi ni adalah sekolah yang multiracial. Dia ada Melayu, ada Cina, ada India dalam satu sekolah. Itu sekolah integrasi. Dia tak banyak sekolah integrasi ni sebab dia masih dalam proses pemantauan kerajaan. Tapi personally bagi cikgu rasa sekolah integrasi ni sangat baik lah. Mungkin tertanya-tanya, bukan dah ada sekolah kebangsaan ke yang ada banyak kaum? Itu berbeza dengan sekolah integrasi. Sekolah integrasi ni dia dicipta khusus untuk ratio kaum tu sama rata. Dia tak ada majoriti, tak ada minoriti, dia sama. And then memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan kebudayaan oleh kementerian serta agensi berkaitan. Sebab itulah untuk mengekalkan perpaduan kaum ni, terlihat ada tarian ngajat, tarian orang Sabah Sarawak tu. Untuk mengekalkan kebudayaan dia, mengekalkan perpaduan kaum dengan dia buat macam invitation untuk visit Malaysia, tahun Malaysia. Lepas tu kita pamerkan, ada tarian macam ni, tarian joget Zapin, ada tarian kipas Cina, tarian naga, macam-macam tarian. Tarian Vinesh, tarian India panggil tarian apa? Apa tu? Tarian yang Indian punya tarian ada tak? Panggil apa? Bharatanatyam. Bharatanatyam. Letak kat ruangan chat saya nak baca. Okey, saja. Okey, terima kasih Vinesh. Okey, kita sambung je. Merangka program serta kempen ke arah memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Integrasi ni adalah, just in case lah saya bagi tahu lah, integrasi ni adalah integrate. Macam ni. Penggabungan, integrate. Memperuntukkan perbelanjaan yang mencukupi untuk program pupuk perpaduan kaum. Itu untuk pemerintah. Untuk rakyat pula, dia perlu menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati 5 prinsip rukun negara. Bharatanatyam. Saya nak Google nanti. Terima kasih Vinesh. Sebenarnya memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Kalau kita tak ada sikap toleransi, asyik gaduh je, so macam mana kita mengekalkan perpaduan kaum? Sebab tu semuanya dia bermula daripada pemerintah. Macam mana dia nak buat sistem pendidikan ni supaya astagfirullahalazim, supaya rakyat ni dapat implement, dapat menjayakan semua yang kerajaan buat. Maksudnya kalau ada something wrong somewhere, kita tak boleh salahkan rakyat saja. Kita memang salah rakyat juga. Tapi pokok pangkalnya kalau pemerintah dia buat yang terbaik, dia takkan jadi masalah untuk kita. Betul tak? Mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sama rakyat Malaysia. Melibatkan diri dalam program kemasyarakatan yang dapat memupuk kerjasama antara kaum. Okey, senang. Seterusnya memupuk patriotisme. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan patriotisme? Patriotisme adalah semangat cinta, love towards our country. Apa itu patriotisme? Perasaan cinta yang mendalam Negara. terhadap negara. Okay. Aduh. Tiba-tiba semangat serta sanggup mempertahankan sejarah
bangsa, undang-undang warisan dan budaya. Patriotisme ini merupakan nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Semangat ini juga penting untuk melahirkan pemimpin dan rakyat tak setia serta sanggup berkorban demi negara. Punyalah panjang huraian, yang perlu pegang adalah perasaan cinta ni je. Peganglah perasaan cinta kamu tu, bukan terhadap manusia tetapi terhadap negara. Tiba. Sebenarnya pemerintah. Apa tugas pemerintah? Tugas dia untuk memupuk patriotisme ni, dia perlu menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan. Tapi memandangkan PKP SOP, kita kena jaga jarak, jadi tak bolehlah nak buat sambutan semuanya online. Dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Saya tak tahulah, tapi banyak tak lagu patriotik yang kamu semua tahu? Okey, saya nak setiap seorang letak tajuk lagu dekat ruangan komen. Tajuk lagu patriotik yang kamu tahu. Tak boleh sama. Tak aci. Saya akan kira, tak cukup. Ada 10. Negaraku. Oh, mudah hidup. Okey, terima kasih Ahmad Iman. Negaraku boleh. Baru seorang ni Ahmad Iman. Yang lain? Kalau tak tahu tajuk lagu pun, tulis lirik pun tak apa. Tulis lirik saja. Jalur Gemilang bagus. I Am For You bagus. Rasa nak dengar pula lagu ni. Kan ada siapa nak nyanyi? Saya buka voice je lah nyanyi. Satu kelas nak dengar. Laki je baginya, perempuan mana perempuan? Lagu Setia. Okey, boleh. Lelaki semua dah bagi rasanya. Mana perempuan ni? Gemuruh. Faizal Tahir ke? Boleh. Terima kasih Nur Ain Fatih. Mana lagi? Humaira mana Humaira? Humaira jangan cakap ada masalah internet. Siapa? Saya rasa ada lagi ni nama. Humaira. Sofia. Mana Sofia? Mana Sofia? Cepat. Tengah Google ke tu? Oh, Malaysia Truly Asia. Sekejap. Oh. Malaysia Truly Asia. Boleh. Bukan Yuna punya lagu tu. Ada satu lagu favourite. Tak apa. Terima kasih Sofia. Okay, kita teruskan ya. Terima kasih semua sebab participate. Okay, kita teruskan. Nanti ada quiz, tak sempat pula masa ni. Pemerintah dia buat Hari Kebangsaan, mewajibkan, dengar ni, mewajibkan mata pelajaran Astaghfirullahaladzim. Macam ni je. Mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras. Saya tak tahulah kamu semua anggap sejarah ni macam mana. Best tak sejarah? Kalau tak best, cakap je tak best. Kalau best, cakap je best. No hard feelings, okay? Cikgu. Ya? Bagi saya untuk sejarah membosan. Bosan. Okay, faham? Tapi honest. Faham? Yang lain ada? Ada siapa-siapa yang nak bagi tahu? Ikut siapa yang mengajar, amboi. Betul lah juga. Okay. Okay, kalau ikutkanlah, kita stoplah belajar sekejap, saya ceritalah macam mana sejarah ni dalam hidup saya. Ya. Sejarah, saya pun benci sejarah sebenarnya dulu. Sebab saya asyik dapat D je, sebab saya rasa sejarah ni based on facts. Buka buku teks untuk baca, jawab exam, tumpahkan balik apa yang kita baca. Kalau ingat boleh jawab, tak ingat tak boleh jawab. Itu adalah mindset saya, cakap sejarah tu macam tu dulu. Tapi once saya makin membesar, untuk SPM juga STPM, saya discover yang sejarah ni adalah something yang more than that. Saya faham Vinesh cakap sejarah tu membosankan, sebab saya pun macam tu dulu. Saya rasa dia tu pun membosankan.
sejarah ni membosankan sebab saya punya teks saja. Tapi saya dapat enlightenment, alhamdulillah lah. Tahu tak sebab apa? Sebab sejarah yang sebenar-benarnya tak ada siapa pun yang tahu. Saya tak tahulah awak faham tak konsep ni, tapi apa yang saya belajar dekat you, dia macam satu fakta yang disorok. Tapi kalau awak tahu sejarah kebenaran dunia. Dia macam tu. Sejarah kebenaran dunia. Memang cakap klise, memang awak boleh cakap klise. Saya tak marah pun kalau awak cakap klise. Tapi the fact that saya tengok cerita One Piece. Saya tak tahulah kamu tengok ke tak cerita One Piece. Tapi dia cari poneglyph. Poneglyph tu macam batu bersurat lah. Bersurat. Yang menceritakan sejarah dunia One Piece tu macam mana. Yang ni kartun punya lah. Kartun anime punya. Kamu tengok? Tak apalah. Itu untuk sejarah. Sejarah dia adalah konteks dunia. Tapi saya belajar sejarah dan saya tengok One Piece. Rupa-rupanya sejarah dunia tu dalam One Piece. Lihat karakter dia sendirilah macam mana dia buat. Dan macam mana kebenaran dunia. How it works. How the truth works. Dunia ni macam mana. Mungkin kita lihat patriotisme. Kita tahu konsep patriotisme tu adalah cinta yang mendalam terhadap negara. Tapi betul ke kita cinta terhadap negara? Yang tu jadi persoalan. Betul tak kamu cinta terhadap negara? Andai kata ada penjajah datang, kamu akan ambil tak senapang mana-mana, ambil tak pisau untuk berperang? Atau kamu akan lari? Bagi saya personally, perasaan cinta terhadap negara ni, tahun demi tahun, dia semakin luntur. Dia tak macam dulu. Kalau kita lihat dulu pejuang dahulu, saya sebut nama tokoh wanita seorang ya. Sebab dalam sejarah, banyak tokoh lelaki je. Ada tak tokoh wanita lihat? Ada tak nampak perempuan dalam sejarah sekali? Sebanyak kita nampak tadi Tun Dr. Mahathir ada. Bola tadi. Semuanya lelaki. Betul tak? Lihat gambar ya. Lihat gambar. Buku teks sejarah mana-mana pun, semuanya lelaki. Tak apa. Kita lari sekejap tak apa. Lelaki. Nampak perempuan ni tak. Ada perempuan tu tapi siapa je dia ni. Apa? Yang ni siapa je. Lelaki. Nampak tak? Gender. Kita nampak tak benda tu selama ni kita buka buku teks? Tak nampak. Tapi inilah indoktrinasi. Macam mana minda kita ni didoktrin, dah diracunkan. Yang cakap, lelaki ni lah superior. Lebih hebat dari perempuan. Yang ni secara tak langsung. Dia macam subliminal. Tapi kalau kamu belajar sejarah dan kamu mendalami sejarah, kamu akan nampak benda tu secara tak langsung. Kamu nampak di sebalik tu. Tu yang menariknya sejarah. Sejarah ni bukan fakta. Tapi sejarah ni adalah pemikiran. Macam mana kita fikir. Sebab tu jarang-jarang orang minat sejarah. Sebab dia ingat sejarah ni ingat fakta. Tapi tak. Sejarah ni adalah mengkritik. Okay, banyak pula saya sembang. Saya tak cerita lagi pasal perempuan tadi. Okay, sekejap lah saya cakap short je lah. Syamsiah Fakih. Sekejap je, saya ambil masa sekejap. Tolonglah bagi. Syamsiah Fakih ni, dia pejuang. Orang cakap dia ni lah komunis. Perempuan yang terlibat dalam komunis. Tapi untuk menyebabkan kemerdekaan negara, Syamsiah Fakih ni, dia mainkan peranan yang sangat besar. Masa tu komunis. Masa tu, dia pergi sebarkan ideologi kemerdekaan. Masa dulu mana ada media sosial, tak ada Facebook, tak ada Zoom, tak ada semua ni. Surat khabar pun nak buat pun susah. Jadi perempuan ni, nama Syamsiah Fakih ni, dia pergi rumah ke rumah, dia cakap kita perlu bangkit daripada cengkaman penjajah. Sila bangkit. Sebab dia pandai bercakap, dia pandai berkata-kata Syamsiah Fakih. Saya sangat respect dia. And then, sampailah satu masa tu, dia dengan suami dia pregnant. Dia pregnant, syarat mengandung.
dan masih lagi sebar daripada rumah ke rumah. Nak sebarkan ideologi kemerdekaan. Tapi ada orang cerita pasal dia dalam buku teks sejarah? Tak ada. Rumah ke rumah. Sampai satu masa dia lari dalam hutan, askar Jepun cari dia, and then dia beranak dalam hutan, and then bunyi tangisan baby, uek, uek. Takutnya tentera Jepun jumpa dia, tahu tak dia buat apa? Yang ni ada 3 teori. Sebab sejarah ni dia complicated. Ada orang cakap dia lepas beranak, dia bagi anak dia dekat satu rumah. Tolong jaga anak aku. And then dia pun lari, selamatkan diri. Lepas tu dia tak jumpa dah anak dia. Yang kedua, tahu tak dia buat apa? Demi kemerdekaan negara, masa tu dia bukan seorang. Dia dengan satu kumpulan yang sebarkan ideologi dalam 11 orang rasanya. Dia ambil anak dia, dihempas atas batu. Pak. And then baby tu berhenti menangis. And then lokasi dia orang pun Jepun tak tahu kat mana. Sanggup korbankan anak untuk kemerdekaan. Tapi tak ada orang tahu pun. Yang ketiga, anak yang dia baru lahir tu, dia letak dalam alur sungai. Bawa. Yang tu, macam mana kita nak cakap perasaan cinta kita terhadap negara ni? Apa yang kita buat nak dibandingkan dengan ni tokoh nama Syah Fakir? Saya rasa tak ternilai. Bagi saya lah, saya agak sayu lah bila saya baca kisah Syah Fakir ni. Dia ada buat buku, kamu boleh baca lah. Okey, banyak dah cerita ni. Minta maaf dia, saya minta maaf. Okey, kita teruskan untuk seterusnya. Okey, mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. Dia tiba teringat balik Syah Fakir ni. Pertahanan negara penting untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. And then sekali lagi ada pemerintah, ada rakyat. Gubah dasar dan undang-undang, sama je, perjanjian, ketenteraan. Okey, bila pertahanan, automatik asal tentera lah. Memodernkan aset tenteraan untuk mengukuhkan pasukan pertahanan negara. Oh, ada kereta kebal. Ada kereta kebal. Saya tak pandai lukis tapi saya nak lukis juga. Pasukan. Alhamdulillah. Aset ketenteraan. Ada jet juga. Saya lukis jet. Kalau kamu pandai lukis, kamu tunjuklah kat saya kamu pandai lukis. Boom. Memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran semasa. Okey ni. Dia senapang. Itu untuk pemerintah. Dia memastikan pasukan keselamatan sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Yang ni lah. Peka terhadap isu keselamatan negara. Contohnya memberikan. Ni kalau isu COVID ni boleh jadi juga ni mengukuhkan pertahanan negara. Macam mana kita nak mempertahankan negara kita dan terus menyebarkan virus COVID. Menggalakkan kolaborasi dengan pihak luar. Supahat ni. Panggil dia? Apa yang? Teroris. Teroris. Teroris bahasa Melayu apa? Apa teroris bahasa Melayu? Siapa tahu? Ya? Pengganas. Pengganas, terima kasih. Pengganas. Menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sejawat untuk mempertahankan negara. Okay. Masihkah kau ingat? Okay, kita lihat balik. Mengukuhkan pertahanan negara. Patriotisme. Perpaduan kaum. Kestabilan politik dan kemajuan ekonomi. Okey, kita nak cuba ingat balik macam mana langkah mempertahankan kedaulatan negara. Ada berapa tadi? Ada 4 kan langkah. Langkah pertahan kedaulatan negara. Ada 4 gambar saja yang kita perlu ingat. Yang pertama adalah dacing. Dacing merujuk kepada kestabilan antara politik dan juga ekonomi. Kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Yang pertama. Yang kedua adalah pada tadi perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Ini pegangan tangan.
Walaupun COVID, kartun tak apa, holiday tak apa, berdatangan. Ialah perpaduan kaum. And then ketiga ialah patriotik. Nampak bendera Malaysia. Patriotik. Dan last sekali adalah Pertahankan negara. kita lukis shield. Kita dah ingat 4 benda dah sini. Pertama adalah kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi. Settle. Perpaduan kaum. Settle. Patriotisme. Settle. Pertahanan negara. Settle. Okey, untuk quizzes, saya tak bagi banyak pun soalan. Ada soalan tak? Siapa-siapa sini ada soalan? Sebelum kita mula quizzes, Tak ada. yang lain? Tak ada. Tak ada. Enggak. Okey. Dah bersedia ke nak jawab quizzes? Ke nak recall balik start dari awal tadi? Cikgu recall balik je. Alright. No problem. Recall balik. Yang ni. Keberkesanan pentadbiran. Macam kita ingat tadi, K. Lepas tu, apa ni? PES. P yang pertama, pentadbiran. Kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan pentadbir. Hurailah pentadbiran macam mana? Pentadbiran dilaksanakan melalui jemaah menteri dan kementerian yang berkaitan. Itu kerajaan persekutuan, juga kerajaan negeri. Tahu tak beza kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni macam mana? Kerajaan persekutuan adalah kerajaan yang ada dekat wilayah persekutuan tu. Dia sebagai pusat. Walaupun Sabah Sarawak jauh sana pun, tapi pusat dia dekat persekutuan tu. Dan kerajaan negeri ni dia khas ada untuk setiap negeri lah. Ada kerajaan negeri Terengganu, ada kerajaan negeri Pahang, ada kerajaan negeri Kelantan, ada kerajaan negeri Pulau Pinang. Itulah kerajaan negeri. Yang kadang-kadangnya sistem dia untuk mempermudahkan lagi pentadbiran. Kalau ni kita flashback sejarah tingkatan 4 punya, dia ada pembesar 4 lipatan. Betul tak? Pembesar 4 lipatan. 4, 8, 12, 32. Bodohnya lalu kisah saya. Ibarat kerajaan pusat kat sini, yang ni kerajaan negeri. Tu contohlah, contoh. Ingat tak pembesar 4 lipatan ni? Ingat tak? Senyap je semua ni. Nak jawab kuiz dah ke? Apa? Tak ada apa. Tak ada apa. Ya. Aduh. Okey, Ahmad Iman. Cikgu nak tanya awak. Langkah apa yang nak tanya? Okey, cikgu nak tanya konsep kedaulatan dalam bahasa Yunani apa? Boleh tak? Nak jawab? Super NS Super NS, Yunani. Apa maksud Super NS? Ya. Tertinggi. Tertinggi. Lagi apa lagi? Yang Agung. membezakan dia dengan yang lain. Agung. Tak agung. Boleh. Okey, baguslah. Ahmad Iman. Syed Azfar ada Syed Azfar. Syed Azfar, anda di talian? Terima kasih Ahmad Iman. Saya baru masuk hari ni cikgu. Oh ya, maksudnya awak tak sempat dah. Okey, tak apa. Saya bagi tahu sekarang Okey. Okey, Syed Azfar. Okey. Banyaknya.
Dia dalam sejarah ni, sejarah tingkatan 5, bab 1, tajuk dia kedaulatan. Kedaulatan. Dia ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Untuk hari ini, kita belajar yang ni. Yang hari ni, yang 1.1 dan 1.2 ni, saya cerita awak ringkas lah. Yang 1.1 ni, dia bagi tahu tentang konsep kedaulatan. Konsep kedaulatan. Lepas tu, ada banyak sangat bahasa nak. Kedaulatan bagi bahasa aku macam ni. Kedaulatan bagi bahasa aku macam mana. Kalau kamu main Mobile Legends, dia ada satu karakter marksman. Nama dia Mia. Mana Mia? Okay, Mia. Untuk konsep kedaulatan ni, kamu perlu tahu yang ni sahaja. M, Melayu. I, Inggeris. Y, Yunani. Dan A, Arab. Kamu dah tahu 4 konsep dah. Konsep kedaulatan terus ingat Mia. Lepas tu, menurut bahasa Melayu, dia cakap apa? Ingat macam ni je. Dia punyalah panjang, awak ingat huruf ni saja. K, T. Maksud dia, konsep kedaulatan menurut bahasa Melayu adalah kedaulatan merupakan kuasa tertinggi. Ni KT. Kuasa tertinggi. Kalau tak faham, awak bagi tahu je Asfan. KT. Untuk Inggeris, KP. Konsep kedaulatan menurut bahasa Inggeris adalah kedaulatan merupakan kuasa penuh. Kuasa penuh. KP. Kuasa penuh. And then Yunani, macam saudara Ahmad Iman bagi tahu tadi, cakap supremacy. Astagfirullahaladzim. Supremacy. Ataupun bebas merdeka. Dia cakap supremacy ni merupakan kuasa tertinggi atau kuasa teragung yang menyebabkan sesuatu tu dapat hidup bebas dan merdeka. Ingat ni je. Untuk Arab, dia ada kerajaan. Nampak je perkataan kerajaan, pemerintah kerajaan. Yang tu menurut bahasa Arab. Tak apa, dalam Google Classroom ada nota. Nanti awak boleh refer situ je. Kalau ada soalan lain, tanya je saya. Yang ni lah sedikit kedaulatan. Boleh faham tak? Faham, Cik? Faham. Okay, terima kasih. Cik Asfar boleh? Boleh. Okay, kita uji Cik Asfar. Okay, Cik Asfar. Konsep kedaulatan untuk Melayu apa? Kuasa tertinggi. Okay, untuk Inggeris? Okay, bagus. Yunani? Bebas merdeka. Okay, last kali. Arab. Arab cakap apa? Uish. Gifted student ni. Okay, terima kasih Syed Asfar. Okay, tanpa melengahkan masa, kita start quizzes ya. Bersedia? New share. Quizzes here. Ada sikit je soalan quizzes kali ni. Ada 5 sahaja. Ada 5 je soalan. So buat yang terbaik lah. Send link cikgu. Okay, sabar cikgu. Yang ni.
Okey. Cikgu dah hantar dah. Letak nama sendiri jangan nama pelik-pelik. How many participants here? Okay, selamat datang Sofia. Selamat datang Ariel. Selamat datang Iman. Selamat datang Vinesh. Selamat datang Ain Fatin. Selamat datang Azfa. Selamat datang Umaira. Ni ada Umaira ni. Umaira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Mursyid Hamdan Okey. Salah eja nama ke tu Mursyid? Cikgu, saya punya quiz ada problem. Kenapa Don? Oh, okey. Kalau ada problem, saya akan letak link quizzes ni dekat Google Classroom. Nanti awak boleh akses bila-bila je lah awak nak. Tapi saya sedih lah awak tak dapat masuk kelas quizzes ni. Dia kata error. Jahatnya quizzes. Tak apa. Awak boleh nampak kan skrin saya ni? Awak nampak lah soalan ni. Awak tengok soalan ni kat sini. Nanti kita discuss satu persatu. Okey. Alright Don. Papa Roger. Okay, semua dah ada Kita start 10 partisipan. Vinesh, Ahmad Iman, Don, Nur Ain Fatin, Sofia Umaira. Okay. Boleh mula ya? Okay, dengan lafaz bismillah. Buat yang terbaik.
Okay, okay. Oh, tak apa, tak apa, Ariel. It's okay. It's okay, it's alright. Ini Sofia dan Azfar ni buat apa ni? Oh, okay, okay. Azfar, okay, Azfar. Saya je. Kamu seorang saja? Oh, Ariel pun? Ini untuk tahun lepas ke atau tahun ni? Untuk tahun ni? Untuk yang extend ni lah, yang waktu terdekat ni. Maksudnya senior lah. Sebab sound ni kot. Sekejap ya. Okay. Dengar tak? Boleh dengar je. Okay. Sebab tadi music quizzes kuat sangat. Oh, Ariel maksudnya yang exam Januari ni lah Cikgu, Ya? maksudnya cikgu tanya untuk senior kan? Yes. Maksudnya saya tak ada je, saya junior. Kamu junior? Oh, okay. Minta Ariel maaf je. pun junior. Siapa senior kat sini? Ada senior? Okay, junior. Okay, dia tunggu Mursyid. Oh, form 5. Buat lah SPM. Mursyid, Azfar, Umairah. Cepat-cepat. Promising. Okay, finish already. Okay, tahniah. Good job everyone. Tahniah Sofia, tahniah Iman, tahniah Vinesh, tahniah Azfar, tahniah Sofia, tahniah Sofia, Fatin, Umairah, Ariel, Iman, Vinesh. Semua 100%. Okay, kita lihat question dia. Okay, Don boleh sekali ya kita together. Okay, untuk soalan pertama, antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan mewujudkan sebuah negara berdaulat? Okay, kalau kita ingat tadi, cara nak ingat dia, macam mana cara nak ingat dia tadi? Siapa ingat cara nak ingat dia? PES. PES. Oh, terima kasih. Okey, PES. Pentadbiran, ekonomi, sosial dan juga hubungan luar.
Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sebab tu cakap walaupun K tu kegawatan ekonomi confirm salah, kontrak sosial bukan, kecemerlangan akademik yang betul ialah kecemerlangan hubungan luar. Dan betul lah, semua betul jawab. Tahniahlah, keberkesanan pentadbiran. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, gambar di atas, gambar di sebelah menunjukkan usaha negara Malaysia dalam menjamin kecemerlangan hubungan luar. Okey, betul lah, sebab tempat apa? Perdana Menteri dengan Presiden Mesir, Anwar Sadat. Kalau Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri, celah mana hubungan luarnya? Jadi betul lah untuk kecemerlangan hubungan luar. Andai kata gambar tu tunjuk pemain bola sepak, jawapan dia adalah kemakmuran sosial. Kemakmuran sosial ke? Tapi berkait dengan sosial lah. Kesejahteraan sosial. Okey. Semua jawab betul ni. Form 5 ni memang kebanyakannya budak-budak yang advance sikit. Okey. Macam ni ke soalan saya? Oh, saya tak scroll bawah. Pertama, mewujudkan kestabilan politik. Mengekalkan perpaduan agama, memupuk idealisme, menjamin hubungan diplomatik serantau. Antara yang berikut, yang manakah merupakan langkah untuk mempertahankan kedaulatan? Majoriti jawab 1 dan 4, ada yang jawab 2 dan 3. Okey, kenapa jawab 2 dan 3? Okey, mengekalkan perpaduan kaum. Kaum dengan agama berbeza je. Kalau kaum, dia merangkumi kepada semua kaum. Tapi kalau perpaduan agama, dia agak, maksud dia agak lari sikit. Memupuk idealisme salah, yang betul adalah memupuk nasionalisme. Tapi cubaan yang baik. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Alhamdulillah. Rakyat memainkan peranan yang sangat penting dalam mengukuhkan pertahanan negara. Antara peranan rakyat ialah untuk menjaga maruah diri, mengecam anggota sukarelawan keselamatan, jahatnya, menyeluduk produk luaran, tiba, mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Ini soalan ni sangat senang. Untuk soalan terakhir. Okey. Pada pandangan anda, adakah anda menjaga kedaulatan negara sebagai warga negara? Huraikan markah. Okey, saya cuba bagi markah on the spot ya. Pada pendapat saya, ni Airil yang jawab ni. Saya menjaga kedaulatan negara dengan sepenuh hati dan jiwa raga. Amboi. Selain itu, saya menghargai perjuangan setiap tokoh-tokoh negara demi keharmonian negara. Selepas itu, kita perlu pertahankan kedaulatan negara apabila dikecam oleh negara lain. Dikecam. Rasanya dikecam tu awak tukar sikit ayat dia ataupun diancam. Kalau dikecam tu macam kecam, oh Malaysia pendek. Contohnya tu. Anda diancam oleh negara lain. Seterusnya kita perlu menjaga warisan yang dulu demi kedaulatan negara. Okay, saya bagi awak 5 area. 5/6. Siapa jawab ni pendeknya? Oh, dia tak. Ni saya jawapan Mursyid ke tadi? Sorry Mursyid. Oh, jawapan Mursyid rupanya. Mursyid lah cikgu. Okay, sorry. Mursyid dapat 5/6. Apa ni Airil kosong ni? Aduh. Okay, Vinesh pula. Ya, saya sentiasa mengamalkan nilai patriotik. Selain itu, saya juga sanggup berkorban jasa saya demi negara tercinta. Okay, awak dah ada isi, cuma awak kurang huraian Vinesh. Sejarah ni, kalau lagi panjang hurai, awak kena romantik lah sikit dan jawab jawapan tu. Saya bagi awak 2 markah Vinesh. Tapi saya tahu awak boleh dapat lebih dari itu. Awak kena hurai je lagi. Okay, so niat Asfar. Alright. Pada pandangan saya, ya, kerana saya mengikut semua peraturan yang ditetapkan sebagai contoh kesejahteraan sosial. Seperti tidak mengecualikan bangsa lain selain Melayu supaya negara tidak berpecah belah. Selain itu, negara tidak akan mudah diancam oleh orang asing kerana pentadbiran yang kukuh. Okay, saya bagi awak 5 jugalah. Okay, iman.
Ya, kerana saya mematuhi undang-undang negara. Saya juga patuh akan arahan pemimpin negara. Saya turut menghormati agama dan bahasa yang lain. Okay, saya bagi awak 3 atau 4. 3 atau 4. Ya, something along those line lah. Sebab awak 3 baris, saya bagi awak 3 markah lah. Iman. Tak apa, awak boleh buat lebih dari itu. Ya, kerana saya. Sorry, Umairah. Masa habis. Talian ke? Ya, kerana saya. Pada pandangan saya. Kosong. Ni apa masalah ni? Umairah dengan Sofia. Bukan. Saya tu kan ada ayat lebih lagi. Tapi tak tahu kenapa kat situ tu ya ada kerana saya je. Tak apa. Awak boleh letak jawapan awak kat Google Classroom. Maafkan saya. Ya, saya sebagai warga negara perlu menjaga kedaulatan negara agar kewujudan sebuah negara, contohnya kedaulatan dan juga kekuasaan tertinggi. Wah, yang penting saya bagi awak 3 markah juga. Okey, secara keseluruhannya saya rasa awak fahamlah konsep. Yang pentingnya faham konsep dulu. Ingat ke tak ingat tu belakang kita. Yang penting awak faham. Bila awak faham, awak akan mudah ingat. Okey. Masa pun dah menceburui kita. Pertama sekali, saya ucapkan selamat datang lah kepada yang baru datang tu. Walaupun kita pun baru juga kenal ni. Dan saya mohon maaf kalau saya ada kekurangan sikit. Dan saya harap segala ilmu yang saya bagi hari ini dapat jadi manfaat lah kepada kamu semua. Saya hargai masa kamu semua hari ini, petang ni. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. Have a nice day, stay safe dan selamat malam semua. Assalamualaikum. Kalau ada soalan tanya. Baik, Cik. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. You're welcome, Terima Sofia. kasih, Cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu. Ya. Sejarah bab berapa semua? Ada 10 bab semua. Okey. Cikgu. Sejarah form 5 ni semua pasal politik saya. Oh yes, dia lebih pada politik dan juga hubungan luar. Nanti kamu akan lihat macam mana Malaysia ni merdeka dan apa badan-badan politik yang terlibat. Tak apa, Cikgu. saya akan cuba buat benda tu jadi menarik sikit. Jangan bimbang. Ya, ada Saya soalan confused lagi. dengan politik je. Politik? Awak minat Saya politik? confused dengan benda-benda tu politik. Oh, tak apa. Sistem Ya. dia memang pening kepala je. Yelah, saya pun pening juga sebenarnya. Politik kan. Politik ni senang cerita macam ni je lah. Awak tahu tak team player? Ha? Team player maksudnya macam Kumpulan. mungkin awak tak lihat dia sebagai badan politik, sebiar awak cuba lihat dia sebagai satu badan organisasi. Contohnya Revolutionary Army. Saya tahu awak tengok One Piece kan? Betul? Saya tak tengok One Piece juga. Awak tak tengok, tu masalah lah. Awak tengok apa? Cikgu, saya bukan OG anime juga. Awak tengok apa? Itu saya tak mahu sembang je. Oh, Demon Slayer boleh juga je. maksudnya betul dia ada badan lain, ada badan yang tertentu kan. Dia ada demon dan dia ada demon slayer. Dua benda tu. Sebab apa kita boleh terima? Sebab kita suka. Tapi andai kata politik, awak dah letak dalam otak awak, saya tak minat politik. Politik ni banyak benda lah. Macam leceh lah. So dia akan jadi susah untuk awak. Jadi pertama sekali saya minta awak untuk buang dulu sebuah benda tu. Awak fikir politik ni adalah permainan, percaturan untuk menang. Awak cuba twist sikit. Daripada benda tu tak menarik jadi menarik. Awak boleh nampaklah macam mana orang tu dia buat percaturan, dia nak menang dalam politik. Kalau awak nampak benda di sebalik tu, dia akan jadi menarik. Contoh dia nak menang. And dia sanggup korbankan kawan baik dia sendiri untuk menang. Dia sanggup lompat kerusi untuk menang. Semuanya untuk kemenangan. Benda tu jadi menarik.
Tapi tak apa. Saya faham concern awak tu. Jangan bimbang. Okay? Okay, cikgu. Seko. Okay. Ramai lagi partisipan ni. Binesh, Ariel, Don. Belah cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih cikgu. Sama, Binesh ada soalan ke? Ya tadi. Soalan apa tu? Cikgu. Hmm? Untuk sejarah Form 5, soalan Form 1 dia akan tanya ke cikgu? Tak. Soalan form 4, form 5 sahaja. Form 4, Form 5 Ya. Okay. Untuk DCISP dia ada kertas 3 tak? Kertas 3, saya tak nak janji sebab kalau ikutkan untuk peperiksaan sejarah, dia nak rombak balik. So buat masa ni lah Vinesh. Saya rasa awak Okay. better fokus untuk tajuk form 5. Awak fokus betul-betul untuk tajuk form 5. Sebab tu akan confirm lah keluar. Form 4 awak boleh revise lah balik nanti. Okay. Alright. Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih juga awak. Okay. Have a nice day. Selamat malam. Don? Don ada di talian, Don? Don okey, Don. Don, cikgu minta diri dulu ya, Don. Selamat malam.